Saya nak berkongsi pasal bentuk-bentuk ekonomi. Ada berbentuk U, ada berbentuk V, ada berbentuk W, kan? Ni saya cerita dulu lah. Saya cerita dulu bentuk-bentuk dia, kan? Kau tanya pula bentuk tu bentuk apa, kan? Okey. Macam mana? Nak dengar ke? Dengar ke? Bismillahirrahmanirrahim. Tes, tes, tes. Tes, tes, tes. Tes, tes. Tes, tes. Terputus-putus kan, kita ada network kita tak stabil. Saya bersiaran dari Hotel Everly Putrajaya, sebab besok kita ada apa, kelas Wyckoff yang terakhir untuk tahun ni. Rugilah siapa yang tak mendaftar. Tapi ada special nanti saya akan announce kan. So mohon bersama saya dengar satu berkenaan dengan perkongsian saya pada malam ni lah, kan. Dan satu lagi saya nak kongsikan berkenaan dengan kelas Wyckoff yang special kita nanti. Kongsi-kongsikan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan, kan. Apa yang kita ada bersama TSI, apa yang kita rancangkan, dan apa yang saya nak ceritakan pada malam ni, apa kita boleh ambil kesempatan. Okey. Boleh tuan-tuan dan puan-puan sharekan. Okey. Okey, boleh ke? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tak berapa jelas. Oh, ini tadi tak berapa jelas. Okey. Boleh ni ke maklumkan kalau tak kuat ke, suara okey ke, kan? Nampak muka kaku ke, muka keras ke, kan? Ini adalah sesi saya yang ketiga, insya-Allah. Lebih baik daripada yang sebelumnya, insya-Allah. Okey. Mohon tuan-tuan dan puan-puan sokong TSI dalam menyebarkan ilmu-ilmu keuangan kepada masyarakat di luar sana, kan. Kami bukan sekadar mengajar saham saja. TSI ini bukan sekadar mengajar sahaja, tapi kami menyampaikan ilmu-ilmu keuangan di luar sana, kan. Salah satunya melalui kebijakan dalam menguruskan saham, menguruskan pelaburan. Okey. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan ada mengalami keputusan siaran. Dia dekat dalam laptop saya ni, dia menunjukkan dia putus-putus pula. Ada disconnect. Takut mengecewakan tuan-tuan dan puan-puan pula nanti. Sebab seronok ni topik kita pada malam ni. Okey, Zamin Had kata putus tadi, kan. Putus. Saya pun tak tahu. Ini saya sebab kami bukan bersiaran di tempat yang sama. Kami bersiaran macam ada ramai orang pula, sebab saya seorang je. Saya bersiaran dari Everly Putrajaya. Kalau kata putus-putus ni jangan kecewa, kan. Terus menyokong TSI. TSI tu terus disokong. Yang patut kecewa dengan orang lain. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, malam ni saya nak berkongsi dengan tuan-tuan berkenaan bentuk-bentuk ekonomi, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Bentuk-bentuk ekonomi yang mana sepanjang COVID ni, kita sering mendengar biasa apa yang kita ada dengar barulah. Persoalannya, kan, macam ada certain orang itu first time dia dengar. Apa itu, kenapa tiba-tiba disebut sebagai U-shape, kenapa disebut sebagai V-shape, kan? Jadi apa yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ni adalah ada 5 perkara. Ada 5 perkara berkenaan dengan bentuk-bentuk recovery ekonomi. Okey. Sampai secara overview dia, apa yang saya nak maklumkan pada tuan-tuan dan puan-puan, kena tahulah, kan, apa benda yang dimaksudkan dengan bentuk ekonomi tu. Dalam slide ni, tuan nampak ke slide ni? Kalau tak nampak, mohon beritahu. Okey.
So Malaysia setelah melalui fasa ekonomi yang beberapa bulan yang lepas, dalam setahun lepas, apa sebenarnya kita nak, apa bentuk ekonomi kita dan apa yang ada untuk kita. Okey. Okey. Boleh tuan-tuan dan puan-puan okey. Suara tak dengar. Suara tak dengar. Alamak. Tuan Abdul Muiz Darawi. Mohon maklumkan Aduh, saya rasa saya pun macam mana kan. Saya nak bagi yang terbaik, tapi sebab kita bukan di tempat yang biasa, saya pun cuba usahakan apa yang terbaik untuk tuan-tuan dan puan-puan. Okey, saya ulangi, malam ni ada 5 topik saya nak kongsikan. Satu berkenaan dengan apa itu bentuk ekonomi, apa bentuk-bentuk dia, apa sejarah dia, sejarah-sejarah yang berkaitan dengan bentuk ekonomi ni, Malaysia sendiri macam mana, dan apa yang ada untuk kita. Okey. Okey. First saya pergi kepada apa itu, kan? Dia adalah pattern of the economy recovery itu sendiri. Kalau kata selalunya dia merujuk kepada garisan GDP dan juga masa tu, tahun. Tapi bentuk-bentuk ni ni saya macam dah conclude awal kan. Bentuk-bentuk ni sebenarnya kita hanya nampak selepas dia dah complete. Macam sekarang ni, adakah Malaysia dalam bentuk U-shape, V-shape kan? Kita tak dapat nak concludekan lagi, sehinggalah dia dah betul-betul bentuknya dah form, bentuk-bentuknya dah terbentuk dengan cantik kan. Maaf, saya nak tengok dulu. Okey. Tak dengar juga Dah dengar ke? Lancar, okey. Tuan Muhammad Akmal cakap lancar, InsyaAllah. Okey. Bentuk recovery ekonomi ni kita cuma tahu selepas dia complete kan. Dia dinamakan mengikut bentuk yang dia obviously kita akan nampak kan. Kadang-kadang dia bentuk V shape ataupun U shape ataupun W ataupun L. Kenapa? Yang tu bila macam diceritakan yang point atas tadi lah, selepas dia complete baru bentuk dia macam U, bentuk dia macam W. So dekat situ baru orang kata okey, baru orang akan tengok balik ke belakang sebenarnya tindakan-tindakan ni berkesan atau tidak kan. Tindakan-tindakan kerajaan ni hasilnya apa. Sebab benda yang dah lepas ni yang telah diambil oleh kerajaan kita hari ini untuk memperkenalkan insentif kan, inisiatif ekonomi yang nak mencantikkan ekonomi kita selepas kita dilanda COVID. Bukan selepas, yang sedang dilanda COVID kan. Sebab kita tak tahu COVID ni akan berakhir bila. Nampak-nampak bila COVID vaksin dah ada apa semua, nampak macam InsyaAllah dia akan selesai lebih awal. Tapi kita tak tahu kan berapa berkesan vaksin ke apa ke kan. Okey. Okey, boleh komen tuan-tuan dan puan-puan. Okey dia tak nampak ke? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, so then kemudian kita dah tahu dia akan nampak selepas dia complete apa bentuk-bentuk dia. Okey, bentuk-bentuk dia macam diceritakan tadi terkait dengan huruf-huruf kan, iaitu cepat ekonomi tu GDP kita berkembang. Kalau kata diserang oleh gangguan-gangguan ekonomi, krisis ekonomi, berapa lama dia jatuh dan berapa cepat dia nak naik balik untuk catch up balik dengan GDP dia yang sebelum dia jatuh tu. Okey, dia ada, kalau secara umumnya dia ada 4. Bentuk L, bentuk U, bentuk W dan bentuk V. Okey. Dan bentuk-bentuk ni dia dipengaruhi, dia correlate dengan tempoh masa kan. Kalau kita tengok paling kanan tu, V-shape recovery. Okey, V-shape recovery, dia punya tempoh dia pemulihan dia kurang pada setahun. Maksudnya macam dia shock kan. GDP dia tengah meningkat, lepas tu ada gangguan ekonomi, krisis ekonomi, dia shock, lepas tu dia naik balik. Yang tu dia berbentuk V lah kan.
Yang ni best case scenario, yang mana apa yang kita harapkan pada kerjaan kita masa diserang COVID tadi, kita nak dia kalau boleh tak lama. Tapi sekarang ni dah lebih pada setahun. So kita boleh cakap mungkin kita bukan V-shape recovery. So bila dah bukan, kita ada yang kedua kanan tu W-shape recovery. Dia ada turun, naik balik, turun, dan baru dia akan catch up balik garisan GDP yang linear lah. Okey, yang ni biasanya dalam tempoh 2 tahun. Tempoh ni dia bukan bukan maksud saya factual. Dia based on sejarah yang dah berlaku pada yang lepas kan. Dia macam kalau W-shape ni maksudnya mula-mula tu ada krisis ekonomi, lepas tu dia ada insentif oleh kerajaan kan. Lepas tu orang positif, orang confident, tapi dia punya fundamental dia tak strong. Dia naik sekejap, lepas tu boom dia jatuh, lepas tu kerajaan intervene balik ataupun ada initiative ekonomi yang masuk baru kan, dia akan baru recover balik. Yang tu adalah W-shape. U-shape ekonomi ni dia drop kan, lepas tu dia slowly dia take up balik. Yang ni antara 1 hingga 2 tahun kan. Macam kita COVID, kita dah lepas setahun, kita dah menghampiri setahun kan. Ekonomi kita pun macam sihat sikit kan, kita nampak kan. Tapi kita, adakah dia V atau macam V tadi mungkin bukan, pasal kita dah menghampiri setahun. Adakah dia W ataupun U? Dia ikut penerangan dia kata dia turun, drop, lepas tu dia akan slowly dinaik kan. Maksudnya macam naturally orang adapt to the condition, adapt to the situation. Business business suitkan business mereka kan. Business operator ni suitkan model business dia dengan keadaan ekonomi tu, dan dia akan slowly dia pick up balik dia GDP. Dan yang paling teruk adalah L-shape recovery. Maksudnya dia jatuh, lepas tu dia tak naik-naik, yang mana dia boleh catch up balik dia punya GDP ni. Yang ni dia tak ada tempoh masa. Sebab ada satu negara yang saya akan kongsikan sikit lagi, kenapa dia jadi L-shape recovery. Okey, sebelum saya teruskan, macam mana? Tak dengar lagi ke suara? Mohon feedback ya. Bismillahirrahmanirrahim. Test. Okey, okey tuan dan puan, okey. Silakan kongsikan dengan saya kan. Okey. Kongsikan dengan saya apa yang tuan-tuan nak tahu. Okey ke suara? Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya, penerangan saya tadi ada perlu saya ulang balik ke? Okey. So macam saya cakap, ini adalah bentuk ni yang mana sebenarnya bila kita tak nak tahu teoretikal dia, kita nak tahu daripada mana datang cerita bentuk-bentuk ni. So pasal tu kita tengok kepada sejarahnya. Okey kan, sejarahnya. Yang ni ada 4. V-shape ni berlaku, kebanyakan bentuk-bentuk ekonomi ni kita refer kepada keadaan ekonomi di US kan, sebab dia secara GDP-nya dia adalah yang terbesar dalam dunia. So bila dia berlaku tu, sebab kalau kata kita nak refer, kita akan refer yang macam benchmark lah. Betul, benchmark yang paling besar kan. So kalau macam US ni, V-shape ni berlaku pada 1953, iaitu post-Korean War kan. Dia bukanlah post-Korean War ni sebab dia terlibat dengan Perang Korea kan. Dia ada dari satu economic punya intervention dalam Perang Korea. Tapi bukanlah kita bercakap pasal Perang Korea tu dia terjebak kan, ekonomi dia mengganggu dia. Tapi kita cakap pasal lepas Perang Korea tu, akibat dari perbelanjaan dia menjejaskan ekonomi,
di US. Okey. Sebab pada tahun masa tahun 1953 ni kan, dia dalam kita bercakap pasal sebab Korea Utara adalah komunis dan apa, nak kata kapitalis bukan kapitalis kan, saya tak ingat. Tapi maksudnya US dengan alliance dia ni menentang komunis kan, yang mana masa tu Soviet, China dan Korea sangat kuat kan. Dan Korea tu pula dia ada Korea Utara, Korea Selatan. Okey. So untuk menghalang Korea ni secara keseluruhannya dikuasai komunis, US telah membelanjakan banyak duit dia untuk berbelanja dalam military kan. Yang mana bila kita faham, bila duit terlalu banyak dalam ekonomi, inflation masa tu meningkat kan. So benda ni berlaku selepas pada perang Korea tu, sebab perang Korea habis 1951. So lepas pada tu, sebab US keluarkan terlalu banyak duit untuk dia kembangkan teknologi military dia tu untuk support perang tu, inflation meningkat daripada 2 ke 10%. Okey, masa tu the Federal Reserve kan, the Fed dalam ni bukan FBI kan, bukan Federal Bureau Investigation, tetapi Federal Reserve kan, konsortium beberapa private entity ni yang kontrol duit dekat US. Federal Reserve ni dia menaikkan interest rate sebab dia nak kawal kenaikan inflation tu. Tetapi dia ada reverse effect kan. Dia ada reverse effect yang menyebabkan bila dia kontrol tu orang tak berbelanja, jadi corporate pun tak berbelanja, kerajaan dapat kurang pula duit kan. Tapi US tak tunggu lama, bila dia nampak efek tu, dia kepada income negara, dia turunkan, Federal Reserve turunkan reduce, so rakyat, corporate terus berbelanja balik. Sebab itulah kita nampak dalam gambar tu, mula dia naik kan, GDP naik. Tapi bila GDP naik, Fed tengok, okey ni bahaya, boleh menyebabkan inflation yang sangat tinggi. Dia shock dengan kenaikan interest rate, lepas tu dia drop. Dia minta Federal Reserve untuk kurangkan rate tu, so orang jadi relief balik lah, bertenang balik dan berbelanja balik. Pasal tu dia naik sekejap je. Dia dalam tempoh masa tu 1953, by 1954 tu dia dah recover balik. Tengok bentuk dia bentuk V kan. Okey, so yang ni yang kita bercakap pasal V shape, dia sekejap je dalam tempoh setahun. Yang ni berkait dengan Richard Nixon punya polisi masa tu. Dia 1973 ni sebenarnya masa tu perang macam-macam. Dia baru lepas perang Korea tadi, lepas tu ada perang Vietnam, lepas tu dia kena oil embargo pula daripada OPEC kan. So bila oil embargo, minyak kurang, so semua benda jadi mahal dekat dekat US masa tu. So orang mula mengurangkan belanja kan. Orang tak pergi makan kat luar sebab lepas tu barang-barang harga naik, orang kurang berbelanja kan. Orang tak bergerak pasal harga minyak naik kan. So bila harga barang-barang naik ni, first apa yang Richard Nixon buat adalah, sebab bila harga barang naik, okey, Richard Nixon nak kontrol dekat kenaikan harga barang. Okey, tapi bila harga barang fix, orang ada duit, orang akan berbelanja. So dia kata harga tu nanti akan tetap tak terkawal, duit masih banyak dalam market kan. So dia kata dia kontrol, dia freeze-kan wage. So tapi bila keadaan macam ni, dia effect dekat production kan. Harga tak boleh naik kan. Harga tak boleh naik, tapi production dia orang nak banyak kan. So dia terpaksa buang pekerja kan. Buang pekerja sebab hasil kurang untuk bayar orang yang ada kan. Jadi bila benda ni berlaku, company terpaksa buang pekerja, employment naik tinggi kan. Inflation, dan masa yang sama inflation tak turun juga. Okey, so bila keadaan macam ni dipanggil stagflation masa tu. Stagflation, polisi Richard Nixon ni kan, diintervene oleh
Federal Reserve lagi sekali, yang mana dia turunkan interest rate. Bila turunkan interest rate, harga barang pun dia tak freeze kan. Dia punya ekonomi tu slowly dia adapt balik dengan orang mula berbelanja kan. Sebab walaupun orang tak banyak orang kerja, tapi bila harga barang menurun, ataupun orang yang boleh bekerja tu boleh buat loan apa semua, disebabkan oleh interest rate yang rendah tu, so perbelanjaan, duit masuk kepada ekonomi. Bila masuk kepada ekonomi, orang mula berbelanja balik. So that's why dia slowly dia pick up balik kan. Slowly dia pick up balik. Yang tu yang kita bercakap pasal tadi, dia shock, lepas tu dia slowly dia naik. Yang tu nama dia U-shape kan. Dia kenapa dia jadi U? Dia ada polisi oleh presiden dia tadi, Richard Nixon tadi tu. Lepas tu orang tengok efek dia kan. Efek dia terlalu lambat. Lepas tu bila Federal Reserve masuk, dia kurangkan interest rate. So dia, orang confidence orang mula datang balik. So that's why dia slowly dia pick up. Dia bukan macam V-shape tadi. V-shape tadi dia immediate kan. Kerajaan decide, kerajaan stop, kerajaan adjust balik. So confidence tu datang cepat. Okay, so yang ni adalah U-shape kan. Okay, yang ni adalah W-shape. W-shape ni atas nama lain dia adalah double dip. Okey, sebelum saya teruskan, ada ni ke? Dengar ke suara saya? Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Saya risau saya bercakap seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, alhamdulillah. Dengar lagu saja, Syamil Fakri. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Mau respon? Okey. Okey. So saya berbalik pada ni. Sekarang kita bercakap pasal W-shape economy recovery. Kenapa dia W? Sebab dia dipanggil double dip kan. Dia ada first shock, lepas tu dia ada cantik balik, lepas tu dia drop balik, lepas tu dia up. Macam mana double dip recession ni secara sejarah dia berlaku? Sebab pada tahun 1979, sebelum tahun 1979, duit dia backed by emas. Diorang tambatkan nilai duit pada emas. Emas tu pula dekat Federal Reserve US. Apa jadi masa tu? Apa jadi pada 1979? Sebab dia berkait dengan yang tadi tu, U-shape tadi tu. Apa nama? Richard Nixon tu. Dia tak terkait macam tu secara direct. Maaf, saya terkonfuse, terkeliru dengan sejarah. Tapi cerita dia, Bretton Woods ni adalah perjanjian macam persefahaman negara-negara yang mana duit dipekkan, duit luar negara dipekkan kepada US. US pekkan duit dia ke, pek ni maksudnya ditambahkan kepada emas. Problem dia pada 1979, US ni overprinting. Dia overprint duit tu. Duit terlalu banyak dalam ekonomi dia kan. Masa tu awal-awal dia tak beritahu pada negara lain lagi. Sehinggalah benda tu expose. US kata Bretton Woods system ni fail. Dia dah tak nak kan. So pasal tu duit sekarang ni dia pekkan kepada beberapa kriteria lah kan. GDP, kita punya nilai aset, reserve, reserve internal, foreign reserve. Dia kira benda tu jadi yang menjadikan duit kita ada certain nilai. So berbalik pada cerita ni tadi, masa tahun 1980, disebabkan US overprint duit tu, inflation tu naik mendadak kan. US inflation naik tinggi. So bila inflation naik tinggi, untuk salah satu cara untuk kontrol money supply dalam negara, kerajaan ataupun banking, central bank, dia akan impose interest kan. Sebab bila orang interest tinggi, orang nak bayar loan jadi mahal. So dia akan berhati-hatilah dalam berbelanja kan. Tapi the problem pada tahun 1980 tu, bila dia impose high inflation,
Sebab masa tu US bergantung tinggi kepada industri automobil dengan industri perumahan, kan? Sebab dua-dua ni guna loan. So bila automobil tinggi, housing tinggi, orang apa nama tu, orang takut nak beli rumah, kan? So dia punya perkembangan automobil sektor tu terbantut, US housing pun terbantut. Okay, so dia jadi contract, kan, contraction of industri besar dekat US masa tahun-tahun tu. So bila nampak macam ni, apa Federal Reserve buat, kan, dia nak banyakkan balik duit, dia kurangkan interest rate, kan, kurangkan interest rate. Okay, orang happy. Tapi orang macam tadi tu lah, kita cakap pasal dia turunkan tanpa ada polisi ataupun inisiatif ekonomi yang clear, kan. Apa yang berlaku adalah dia perbelanjaan GDP naik sekejap, lepas tu turun balik. Sebab orang tak confident tindakan tu akan betul-betul membantu ekonomi. So apa masa tu presiden dia buat, apa nama ni, Reagan, tak ingat nama depan dia. Dia buat tax reduction kepada korporat tadi, kan. Sebab korporat tadi, korporat yang banyak dalam komponen revenue negara, korporat paling banyak, kan. So apa dia buat, dia bagi tax reduction kepada korporat supaya ekonomi dapat recover. Yang mana korporat bila dia tak terbeban dengan tax yang tinggi, dia akan kembangkan bisnes dia akan hire orang, kan. Masa tu maksudnya underlying ekonomi punya apa, macam mana ekonomi run, secara dasar dia very strong. So that's why lepas dia jatuh sebab high interest rate, lepas tu dia naik sebab orang ada confidence sekejap, tapi tak lama lepas tu dia turun balik. Tax reduction membantu korporat, dia memberi nafas baru kepada ekonomi, dan dia pick up balik. Sebab tu bentuknya W, dia turun naik balik. Kaitan sejarah tu dengan kita hari ini secara ekonomi dia. Sebab ekonomi dia besar, ekonomi ni makro, ekonomi negara tu makro. Kita selalu tak boleh nak relate secara direct, tapi kita kena faham sebab at the end ekonomi yang makro ni melibatkan kita yang kecil-kecil ni, dia jadi mikro. Okey, tadi W shape, 3 shape atas ni, 3 shape V, U, W berlaku dekat US. Yang menariknya, L shape ni bukan kat US. Kenapa tak klik? Okay. Dia berlaku di Jepun. Japan tu, dia orang tak recover sampai hari ni. Ni kena cerita ni sebab kena faham, itu bentuk L tu, dia jatuh tak naik. Okey, ceritanya pada tahun lepas, pada 1945, lepas Japan kalah, kan. Lepas Japan kalah tu, dia kalah like macam give up terus. Ada injection daripada Eropah dan juga US kepada Japan. So dia orang growing sangat cepat, dia orang grow sangat cepat. Dia punya cost dia rendah tapi kualiti dia tinggi, kan, yang menyebabkan demand terhadap barang-barang dia tu banyak, kan. Demand terhadap barang-barang buatan Jepun tu banyak. So dia bergantung banyak kepada ekspor. Okey. So bila dia punya duit banyak masuk, ekonomi dekat negara ni berkembang, bisnes terus berkembang, kan. So bila duit banyak, salah satu benda yang orang buat adalah orang invest dekat masa tu lah. Bila ekonomi dia berkembang, macam Tokyo tu sendiri, kan. Tokyo tu rapid pembangunan dia. So orang datang ke Tokyo. So property tu jadi sangat diperlukan. So orang start invest dalam property. Okey. Bila datang ke dalam Japan tu sendiri, terlalu rapid, terlalu banyak. Problem dia, Bank of Japan dia perasan tapi dia tak handle benda tu. Dia tak buat decision nak buat apa.
Sebab sebelum masa tahun 1980 tu, masa tahun 1975, dia orang ada satu fasa macam dia orang drop, lepas tu dia orang nak berkembang. So bank of Japan, orang dah uh, invest secara berlebih-lebihan. Barulah Bank of Japan perasan, oh, dia kena buat sesuatu, kan. Then dia impose high interest rate. Dan apa jadi, market jadi shock, kan. Dia bukan sekadar tu je, kan. Dia cerita di sebalik benda tu, dia ada, kita panggil Plaza Accord, kan. Perjanjian antara empat negara, Japan, UK dengan apa, dia nak dia balancekan trade deficit ni, kan, supaya Japan tak dapat terlalu banyak. Maksudnya macam fair trade lah, kan. Japan, berapa Japan dapat duit, US dapat banyak duit yang sama, lebih kurang tu. Tapi benda tu tak jadi, dan duit still masuk banyak dekat Japan. Orang pun dia start take up duit daripada dalam negara Japan dan menjatuhkan nilai yen tu, kan. Sehingga Japan bukan sekadar inflasi dia turun, dia jadi deflation. Sebab bila duit orang terlalu banyak, dia orang banyak letak dekat equity. So bila ekonomi shock macam tu, duit tak ada, dia terus dia punya nilai aset tu terus jatuh. Even sehingga hari inilah dia kata, kan, ada saya pernah bercakap dengan seorang Jepun, dia kata nilai rumah dekat Jepun ni menurun, kan. Kalau macam kita dia cakap meningkat, kan, dekat Jepun tu dia menurun. Macam pelik pula kita dengar, kan. So sehinggalah hari ni, even ada masa dia punya growth dia adalah negatif, kan, negatif. Certain time, kan. Kalau Japan ni, kalau dia grow at 2% pun, dia orang dah rasa macam wow. Okay. So that's why dia drop tadi, kan. Dia shock, orang terus hilang confident dengan ekonomi dia tak naik, kan. Dia orang tak nak invest, dia orang dah tak beli property banyak, macam tu, kan. Sebab dia dah saturated pun. Okay. So itulah bentuk-bentuk dia. Okay, tapi kita nak cerita juga, kan. Kita dah belajar pasal apa bentuk dia, macam mana bentuk dia, apa sejarah dia, dan kita nak tahu apa dekat Malaysia, apa cerita dia dekat Malaysia. Okay, tapi sebelum tu saya ada kongsikan okey. Sekejap mana ni. Nampak ke? Ke tak nampak? Saya pun tak tahu lah. Seseorang buat kerja kat sini. Ada mungkin ada isu teknikal yang saya tak perasan. Okey. Tadi tu sebenarnya saya berada di Everly Putrajaya, sebab besok ada kelas Wyckoff. Kelas Wyckoff selama 4 hari. Okey, kita bermula siapa register kelas Wyckoff ni dapat kelas online 7 hari tambah dengan 4 hari kelas fizikal lah. Kalau dulu awal-awal tu 4 hari ni terus belajar semua benda. So orang jadi pening, otak berasak-asak, kan. So untuk yang sekarang ni kita akan ada 7 hari 7 hari kelas online, tambah 4 hari kelas fizikal, yang mana tuan-tuan dan puan-puan akan lebih memahami macam mana sebenarnya stok ni beroperasi. Kenapa saya cakap beroperasi? Ada operator di belakang dia, dan
kita tak nak melawan operator tu, tapi kita nak trade dengan harmoni bersama mereka. Jadi hadirlah tahun depan harga dah lain tuan-tuan dan puan, apa nama ni, smart saham special coaching, tengok harga dia berapa. Tahun depan harga dah lain tahun depan harga dah lain. Jadi kalau nak register tahun ni, sebab siapa register tahun ni akan lock harga tahun ni, tapi kelas buat tahun depan. Okey, akan dapatkan fizikal dan kelas online juga. Kelas online awal bulan awal tahun bulan 1, kelas fizikal bulan 3. Jadi kalau nak register, sebab tahun depan minta maaf, dia punya demand dia sangat apa nama, overwhelming. Value dia nak kata memang tak terkira lah kalau kita nak bagi. So register sekarang. Tapi siapa yang belum masuk, yang tak pernah faham kelas apa itu saham, boleh masuk kelas asas. Jadi diadakan pada 26-27 Disember. Pada website kita yang sama juga, boleh tengok. Okey, jadi saya teruskan apa kaitan shape of economy ni dengan Malaysia. Kenapa saya bincangkan, sebab kita nak tengok masa COVID melanda tu, kita nak tengok apa tindakan-tindakan yang telah diambil. Lepas tu dalam bercakap macam mana ekonomi kita hari ni. Okey, jadi masa bila COVID melanda, kan, ada dua lah yang government buat. Satu MCO, masa tu selama 4 bulan, daripada bulan 3 sampai bulan 7, kan, MCO, orang tak boleh bergerak. Lepas tu dah boleh ada lah bersyarat lah benda tu kan. Plus dengan economic measure. Yang ni kalau kita tengok, Bank Negara turunkan OPR sebanyak 25 basis point, daripada 2 ke 1.75 sekarang, kan. BNM pun turunkan statutory reserve rate daripada 3% kepada 2% untuk membanyakkan, untuk menaikkan liquidity dalam ekonomi, kan. Dia nak release duit dalam ekonomi. Lepas tu kerajaan lancarkan stimulus yang bernilai 220 bilion, kan, bilion. Yang mana dia combination, ada yang injection, ada yang daripada relief. Ada yang daripada relief macam apa, air lestari, kan. Lepas tu GKP, maksudnya ada yang bentuk dalam fiskal, kan. Ada yang bentuk relief tadi. Okey. So ini cara kerajaan membantu ekonomi apabila dilanda COVID. Sebab kita tak boleh kalau ekonomi kita tak boleh jadi macam L shape tadi, sebab dia akan merosakkan banyak struktur ekonomi dalam negara kita, dari segi banking, financial institution yang non banking, dia akan kacau banyak benda tu. Okey. So bila kerajaan buat ni, masa awal 2020 tu, kan, spike. Lepas tu sekarang dah sebab ada pekerja dapat di-retain dengan ada insentif untuk majikan, kan, berapa 500, kan, untuk seorang pekerja yang dapat membantu pekerja retain orang-orang ni, dan dia punya jumlah orang unemployment tu kurang. Okey. Kemudian inflation. Inflation pada 2018 tu dia minus sekejap, lepas tu dia naik, dia pick up, kan. Sebab tengah-tengah 2019 tu saya pun tak ingat. Maaf kat tu Okey. Tapi pada tahun 2020 dia 1 lebih, sekarang tengah menurun, kan. Inflation. So inflation ni sebenarnya tak bagus sangat kalau tahun. Kita cakap pasal orang duit berlebih, so apa buat, orang simpan rather than invest. Sebab orang tak nampak kat mana duit boleh berkembang kadang. Sebab ekonomi kat luar tak cantik, so apa buat, orang mula menyimpan. So duit terlalu banyak, harga pun tak boleh nak naik, dibiarkan lah. Okey. Dan apa jadi dengan interest rate? Interest rate dia dah dipotong beberapa kali sebelum ni, daripada 3.25 kita dah turun sehingga sekarang 1.75%, kan. Kenapa diturunkan? Sebenarnya dia turun bukan sebab COVID sangat pun, kan.
Sebenarnya diturunkan sebelum COVID. Kenapa kita dalam COVID punya keadaan ni dia tak jadi like macam secara overview, bukan saya kata very specific orang persoalan, tapi secara keseluruhan dia tak teruk sangat lah kita cakap research oleh Harvard Business Review. Diorang kata masa awal COVID tu orang cakap ekonomi akan teruk, ekonomi mostly akan jadi L-shape ekonomi kan, sebab sangat teruk kan, tiba-tiba secara shock orang hilang kerja, bisnes tak jalan apa semua. Tapi EU berkembang cepat kan, dia drop dalam minus lebih pada minus 3%, tapi sekarang ni dia dalam minus 2% macam tu. So cepat dia naik kan. UK, US kan, US sendiri dia drop, dia naik macam V shape kan. Malaysia kan, kita jatuh, lepas tu macam sekarang dah start pick up balik. Okay, China dengan US masa tu pun orang dah pergerakan ekonomi orang dah terganggu. So business start to adapt kan, dan duit pun dah like macam ngam-ngam je dalam perbelanjaan tu. So bila COVID ni datang, dia tak adalah macam shock. Kalau dalam term financial dia kata tak ada overhang dalam financial market. Maksudnya duit dalam ekonomi tu dah memang ngam-ngam. It's just that ekonomi tak berkembang. Dia bukan macam subprime crisis yang mana duit berlambat-lambat dekat instrumen pelaburan, tiba-tiba market shock. So duit macam tergantung dan dia drop. Pasal tu nama dia overhang. Okay, so dia start to adapt kan. Maksudnya business sebelum tu dah ada gangguan. So diorang adapt. So bila kena COVID ni, just that business tak bergerak, diorang have to review. Apa ada untuk kita masa belajar awal 2021 tadi pada bahasa Inggeris ada bahasa Melayu juga. Okey, berteraskan kepada tiga masalah utama: kesejahteraan rakyat, kelangsungan perniagaan dengan ketahanan ekonomi. Macam mana breakdown dia? Okey kan, total dalam 323 juta. Okey, sebanyak 69 bilion adalah untuk development expenditure kan, 237 untuk operational. Operational ni maksudnya memang benda yang recurring kan, bayar pencen kan, bagi grant pada business, pada state government, servis hutang. So 69 bilion untuk pembangunan. Okey, so daripada sini apa yang boleh kita dapat kan, kita tengoklah kepada bila bajet tu keluar, kita bercakap pasal duit akan ke mana, betul? Sebab tadi tu kesejahteraan rakyat kan, apa semua, dan kerajaan nampak dari segi intention dia nak gerakkan balik ekonomi tu. So bila ekonomi ni dia dah bergerak kan, dekat Malaysia ni sektor ada 11 sektor. Ni 6 kan, tambah 5 lagi dalam kepala contoh kan. Dia ada 11 sektor. Okey. So bila kerajaan announce macam tu, akan ada sektor yang terganggu, ada sektor yang bergerak kan. So ini apa yang saya nak tahu, macam mana bila lepas announcement tu, macam mana dia reflect kepada KLCI. Yang biru tu adalah healthcare. Yang lain-lain tu sektor property kan, sektor telecommunication, sektor energy. So business run balik, people go terlibat dalam aktiviti ekonomi kan. So bila macam tu, yang sebelum ni bila COVID berlaku, all the healthcare punya benda-benda ni favor the situation. Sekarang bila kerajaan dah announce, dia tak pergi macam tu. So healthcare menurun, yang lain tu meningkat kan. Yang lain-lain kan, ada 11 sektor dalam tu, boleh tengok kan. Okey,
So daripada sini kita secara overview je kita boleh nampak okey, ada sektor yang kita boleh start fokus, ada yang tak fokus kan. Kalau kata kita nak cerita healthcare tu dah mungkin kita boleh nombor 2 kan dia. Sektor lain tu kita kena filter kan. Sektor mana yang really got into momentum. Sebab statement Tengku Zafrul ni dia ada very specifically dia sebut dalam tu sebenarnya. Dalam ayat ni Maida punya page saya screenshot dari situ. Dia cakap dia nak fokus on high impact punya teknologi, sustainability solar. Dia nak banyak bagi berapa bilion yang dia bagi pada MCMC, iaitu technological kan, telecommunication, macam tu. Ini antara sektor yang kita boleh tengok kan. So macam tu lah, macam mana bila berlaku satu-satu krisis yang besar, kerajaan kena ubah cara diorang manage the ekonomi dengan cara intervention yang berkesan lah. So dalam konteks ni dia nak meningkatkan yang ekonomi tadi tu, mungkin kalau macam sekarang ni orang mula work from home apa semua, pasal tu dia fokus kepada MCMC tadi kan, peningkatan terhadap 5G apa semua tu. Okey, so daripada perkongsian saya pada malam ni kan, tadi dah tahu apa itu syarah ekonomi. Kita cuma boleh tahu selepas dia recover, setelah dia complete kan. Kemudian kita ada 4 shape kan, VUWL. Sebenarnya bila COVID ni dekat US ada satu lagi shape, K-shape economy. Dia panggil K-shape economy. Maksudnya bila inisiatif telah dibuat, ada secara overall ekonomi naik, tapi ada certain ekonomi yang akan ekonomi kan. Dari sejarah pun kita tahu ada 3 sejarah melibatkan US, 1 melibatkan Japan. Dekat Malaysia kan, COVID menjejaskan sektor Malaysia, dan apa yang kerajaan buat, dia ada bagi inisiatif yang ekonomi yang membantu untuk menaikkan, dan itulah dari segi sektorialnya kita boleh tengok untuk kita invest dalam saham. Okey, jadi sehingga itu saya nak ucapkan terima kasih. Saya pun tak sempat nak tengok okey tak okey perkongsian. Okey, ada soalan ke yang saya termiss? Minta maaf Okey, so jadi itu sehingga ini baik. Okey, saya harap tuan-tuan dan puan-puan belajar sesuatu kalau tak banyak pun insya-Allah ada sikit. Semoga menjadi amal jariah saya di dunia yang lain kan. Hidup kita ni ibadah, apa yang kita buat pun. Okey, jadi dengan itu saya tamatkan sesi saya. Semoga tuan dan puan mendapat belajar sesuatu, dan jangan lupa teruskan bersama kami. Minggu depan akan ada perkongsian daripada speaker-speaker di TSI dan tim Smart Saham. Banyak lagi kita nak kongsikan. Dan nak belajar lebih lanjut, macam tadi kita dah tahu sektor apa yang ni, macam mana kita nak masuk. Yang tu boleh belajar dalam YCOF, ataupun boleh attend kelas asas kita pada 26 dan 27. Attend bukan dalam erti kata attend physically, tapi boleh register kelas kita. Okey, boleh rujuk di page Pak Saham, dan juga boleh lawat kita di Azaz on Pay. Okey, dengan itu saya tamatkan sesi saya. InsyaAllah berjumpa lagi di waktu akan datang.